Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani dan untuk waktu ini kita berfokus kepada khususnya berkaitan dengan sesi penggulungan kajian separuh penggal RMK ke-12 baru saja selesai sebentar tadi dan Blok Pembangkang mengambil keputusan untuk keluar daripada Dewan selepas beberapa isu yang timbul yang menyebabkan Dewan Rakyat kecoh pada hari ini dan juga pastinya tumpuan berkaitan dengan penjelasan Perdana Menteri berkaitan dengan isu dan juga persoalan mengenai keputusan melepaskan tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang turut menjadi tumpuan dalam Dewan Rakyat pada hari ini. Untuk itu saya nak terus bersama dengan Fakhur Razi Rashid, Pegawai Penyelidik Kanan Merdeka Center. Assalamualaikum Fakhur Razi, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tentang pertamanya kita melihat kepada secara keseluruhan sesi penggulungan bagi KSP RMK ke-12 dan sudah tentu ini bagi pemerhati seperti Fakhur Razi dan juga penonton sudah tentu menantikan penjelasan daripada Perdana Menteri sendiri berkaitan dengan isu DNA Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Mungkin sebagai pendahuluan dulu, adakah penjelasan dan juga penggulungan ini anda berpuas hati dengan apa yang telah pun berlaku atau berlangsung sebentar tadi? Kalau kita ikutkan rancangan Malaysia, apa-apa rancangan Malaysia lah, termasuklah rancangan Malaysia ke-12 ini ataupun kajian separuh penggal RMK 12 ini adalah satu dokumen penting bagi ahli parlimen membahaskan tentang hala tuju negara dari segi ekonomi, politik, pentadbiran dan sosial itu sendiri. Kerana inilah blueprint yang diletakkan ekonomi madani dan konsep yang telah diterangkan oleh kerajaan perpaduan selama ini untuk memacu perjalanan ataupun ekonomi negara untuk 5 tahun yang akan datang. Ini termasuklah dari segi plan pendidikan yang seperti mana kita nampak mereka membahaskan isu-isu yang penting sama ada di peringkat dasar nasional maupun ada pertanyaan saya rasa lebih banyak kali ini tentang persoalan tentang pembangunan di kawasan dan membantu rakyat di kawasan sebagainya. Tapi saya rasa perkara ini sebenarnya harus diambil oleh ahli parlimen untuk membicarakan kerangka yang lebih besar bagaimana Malaysia ataupun ekonomi negara ini harus dibentuk. Kerana kalau separuh ataupun kebanyakan persoalannya tentang isu infrastruktur di peringkat kawasan saja, saya rasa kita tidak dapat lihat perdebatan yang saya rasa konkret untuk membicarakan tentang RMK 12 dalam gambaran yang besar dan hanya kepada perkara-perkara spesifik. Dan kalau kita melihat pada hari ini antara tumpuan yang diberikan adalah tentang penjelasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang isu DNAA kes timbalan Perdana Menteri. Dan ini saya rasa adalah satu peluang kepada pihak pembangkang untuk bertanyakan soalan pertanyaan kepada Perdana Menteri sendiri kerana ini satu perkara yang agak satu luar biasa kerana jarang Perdana Menteri berani untuk datang ke Parlimen menjawab pertanyaan dan perbahasan bersama dengan ahli Parlimen. Tetapi kalau kita lihat amat sayang sekali bila pembangkang mengambil pendirian untuk saya rasa berkecamuk ataupun berbalah di dalam Parlimen, saya rasa lebih daripada 10 ke 15 minit tentang perkara yang sebenarnya boleh diselesaikan awal dan ia tidak memberi ruang sebenarnya untuk Perikatan Nasional ataupun pembangkang bertanyakan soalan. Dan sebenarnya ini adalah satu saya rasa kesalahan yang agak teknikal di pihak pembangkang apabila tidak mahu duduk ataupun mendengar penjelasan daripada Perdana Menteri sendiri tentang kes ini. Dan saya rasa penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini bukan sekadar penjelasan tentang kes tersebut, tetapi kita lihat bagaimana kerajaan perpaduan telah komited untuk melaksanakan beberapa reformasi iaitu pengasingan kuasa di antara pembuang negara dan pegawai raya di peringkat jawatan kuasa pilihan khas yang kalau kita lihat pada beberapa hari sudah telah adanya satu komitmen daripada JPK Hak Asasi Institusi Reformasi Institusi dan pilihan raya untuk mengadakan sesi libat urus ataupun select committee meeting dengan beberapa kepimpinan daripada peringkat kerajaan termasuklah peguam negara itu sendiri, bekas peguam negara dan juga Menteri Undang-Undang dan Institusi Reformasi itu sendiri. Dan kalau kita lihat apa yang telah dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang dan Institusi Reformasi Datuk Seri Azalina Othman berkenaan tentang penubuhan sebuah jawatan kuasa ataupun sebuah pasukan khas teknikal untuk melihat kepada reformasi pengasingan kuasa antara AG dan Pegawai Raya ini, saya rasa ini satu penjelasan yang agak konkret
dan apa yang lebih penting pada hari ini adalah untuk memastikan kerajaan perpaduan kekal konsisten untuk melaksanakan pelbagai reformasi ini, bukan sekadar AG Chambers ataupun dengan pendakwa raya semata-mata, tetapi banyak lagi reformasi yang perlu difikirkan untuk masa akan datang, kerana kelewatan ataupun kelembapan melaksanakan reformasi institusi ini akan memberi impak politik kepada penyokong ataupun kepada rakyat yang melihat kerajaan perpaduan ini agenda utamanya daripada awal pilihan raya sampai sekarang adalah untuk mereformasi institusi dan menambah baik beberapa tata kelola kerajaan. Dan saya fikir ini sebenarnya adalah satu penjelasan daripada Perdana Menteri tentang bukan sekadar DNA tu seperti saya katakan tadi, tetapi penjelasan menyeluruh apa yang kerajaan perpaduan komited. Dan ini juga adalah satu garis perbezaan di antara kerajaan terdahulu yang saya fikir tidak ada political will untuk melaksanakan pengasingan kuasa di antara peguam negara dan pendakwa raya. Dan ini juga adalah satu konsistensi yang kita dapat lihat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan reformasi walau apa cara sekalipun, walaupun dalam keadaan politik yang saya rasa masih lagi hangat ketika ini, tetapi beliau masih berpegang kepada urus tadbir dan tata kelola yang baik untuk memastikan perjalanan ataupun cerita kerajaan dan politik Malaysia dari segi ekosistem ekonominya berjalan dengan lebih baik. Okay. Fakhur Aziz, saya ada lebih kurang 1 atau 2 minit akhir ini. Mungkin boleh dikongsikan tadi dikatakan oleh Fakhur Aziz, ini sebenarnya adalah peluang untuk pihak pembangkang untuk mungkin bertanyakan soalan-soalan yang terkait tentang penjelasan yang diberikan oleh Perdana Menteri terkait dengan isu dan juga keputusan DNA Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tapi apabila kita melihat lebih kurang dalam, saya kira lebih kurang dalam 1 jam hampir, lebih kurang dalam penggulungan sesi KSP RMK ke-12 itu, adakah kualiti ahli-ahli parlimen yang membahas dan juga yang mungkin mencilah dan mungkin yang berdiri bahasan untuk bertanyakan, adakah ia menggambarkan ciri dan juga yang sepatutnya perlu dilakukan oleh sebagai seorang ahli parlimen? Fakhur Aziz mungkin boleh beri sedikit, kerana seperti Fakhur Aziz katakan, ini mungkin satu sejarah untuk Perdana Menteri untuk menyatakan dan juga berlapang dada untuk memperjelaskan isu-isu seperti DNA di parlimen. Mungkin boleh dikongsikan tentang kualiti perbahasan dan bagaimana ahli parlimen bertindak dalam sesi penggulungan seperti tadi. Bagi saya, bila kita ada dinamik politik yang bergerak dengan pantas dan berubah, kita sering berkata tentang bipartisanship dan sebagainya. Saya rasa perkara itu sepatutnya dilihat di setiap perbahasan, di setiap negosiasi antara ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang. Tetapi hari ini kita menyaksikan bahawasanya ahli parlimen sendiri tidak ada satu sikap untuk cool down ataupun matang dalam membicarakan ataupun membahaskan sesuatu dasar itu dengan lebih baik. Kerana ini adalah peluang terbaik. Saya rasa sudah beberapa kali saya bangkitkan bahawasanya apabila Perdana Menteri datang ke Parlimen untuk membicara atau membahaskan isu-isu ataupun kes berprofil tinggi di Parlimen, ini adalah satu peluang kepada mana-mana ahli Parlimen termasuk khususnya pembangkang untuk melihat bagaimana mereka berhujah dengan kritikan yang bersutru ataupun berhujah dengan fakta yang jelas. Dan apa yang kita lihat hari ini adalah ketidakseimbangan di antara perbahasan itu berlaku apabila di pihak Perdana Menteri yang saya lihat banyak mengemukakan fakta dan beberapa statistik ataupun situasi sebenar, tetapi tidak dikritik ataupun tidak diberi pandangan yang bernas daripada sebelah pihak lagi. Jadi saya fikir perkara ini perlu diselesaikan segera. Ahli parlimen tidak haruslah melihat ataupun tidak seharusnya bereaksi secara emosi dalam berunding dalam sesuatu perkara, dan perkara ini perlu diperbaiki untuk masa ke semasa.